Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan Cik Yat kembali. So, hari ini Cik Yat berada di Casa Dini Alsara. So, Cik Yat nak bawa anda semua untuk progres rumah Casa Dini Alsara. So, sebelum Cik Yat bawa tu, Cik Yat nak tanya apa khabar semua. Cik Yat harapkan semua orang dalam keadaan yang sihat, sejahtera. Alhamdulillah. So, hari ni terus dia orang dah gelak-gelak Cik Yat buat live. Okey, so hari ni Cik Yat bawa progres untuk Casa Dini Alsara. So, hari tu dia orang dah konkrit dah lantai. So, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. So, hari ni dia orang start lah untuk naikkan tiang. Naikkan tiang. So, Cik Yat belanja gambar. Jom. Tu. Dia tengah naikkan tiang. So kita buat by partial lah. Sebab ini kita konkrit sendiri. So kita buat by partial. So sebelah sana kita dah naikkan tiang, dah siap dah. So lepas ni kita nak naikkan lagi tiang. Mungkin hari ni akan siap tiang. So insya-Allah besok kita akan mulakan untuk nak ikat batu. So progres dekat Casa Dini Alsara alhamdulillah sangat berjalan lancar dan ikut progres. So Cik Yat mengharapkan supaya keadaan cuaca menyebelahi kita. So sebab beberapa hari ni di area sini agak selalu kerap hujan, especially bila sampai waktu petang. Tahu tak kenapa Cik yang pandang bawah? Ni keadaan side. Dengan kasut putih. Bayangkanlah kalau nak pergi side dengan kasut putih. So dia kena agak berhati-hatilah untuk nak melangkah dengan kasut putih ni. So Cik Yat nak bawa pergi. Sementara Cik Yat melangkah-melangkah ni, nak ke belah sana dengan berkasut putih ni. Sebenarnya Cik Yat lepas ni Cik Yat nak pergi ke Bidara House. Sebab Bidara House dalam progres akhir untuk kita nak siapkan kerja Bidara House. So sebab kita rancang kita nak siapkan by besok semua. So insya-Allah kita dah arrange dengan tuan rumah. Kita nak buat serahan kunci pada hari Rabu. Pada hari Rabu petang. So insya-Allah nanti Cik dengan anda semua bawa untuk hari penyerahan kunci. Hari penyerahan kunci Bidara House. So pagi ni, sebab selalunya pagi-pagi saya akan kick off dulu. Kick off dengan tim Farhabina. So selesai saja kick off. So ini Cik Yat baru gerak ke Casa Dini Alsara untuk nak tengok progres yang terkini Casa Dini Alsara. Sebab geng-geng ni hari Ahad pun bekerja. So bila hari Ahad kalau kita tak datang, so hari Isnin dia punya progres tu agak bergerak laju sikit lah. So alhamdulillah, seperti yang Cik Yat maklum tadi, alhamdulillah Casa Dini Alsara kita dah naik tiang untuk bahagian bawah. Sebab rumah Casa Dini Alsara ni adalah dia lebih kurang macam 1,5 tingkat. Dia macam rumah kampung-kampung. Kalau rumah-rumah kampung kan dia ada macam rumah ibu, lepas tu dia ada rumah tengah, lepas tu dia ada rumah bawah kan. So dia sama je konsep Casa Dini Alsara ni. Casa Dini Alsara dia punya konsep dia ada rumah bawah, dia ada rumah tengah dan dia ada rumah ibu. So sekarang ni kita tengah buat dia punya rumah bahagian bawah dia. So untuk makluman semua, Casa Dini Alsara dekat bahagian bawah dia ada 3 bilik. Lepas tu dia ada 2 bilik air. Okey, dia ada 2 bilik air dan lepas tu dia ada bahagian dapur. Dekat bahagian dapur. So nanti insya-Allah nanti dalam hari besok kita mula ikat batu. So Cik jangka lebih kurang dalam 3 hari macam tu kita akan start naik platform untuk bahagian tengah dengan bahagian rumah ibu, bahagian atas. So dia punya bahagian yang cantiknya adalah apa dia? Hardware. Okey.
Bahagian yang cantiknya adalah rumah ibu dia lah. So kita siapkan dulu yang dekat rumah bahagian bawah, tapi dia punya foundation dia kita dah ready dah semua. So tinggal kita nanti bila dia dah siap dah ikat batu nanti, dan kita akan naikkan platform. Kita akan pasang staging ataupun kita akan letak dia punya support dia. Lepas tu kita akan letak plywood, dan kita akan buat dia punya concreting lah. So insyaAllah jangkaan concreting untuk bahagian atas lebih kurang dalam hari Jumaat ataupun hari Sabtu, kalau cuaca mengizinkan. Sebab hari ini alhamdulillah cuaca amat baik. Tengok cuaca. Ini pun dia dah mula nak gelap-gelap dah. Dia dah nak mula area sini. Nampak tak? So awan pun banyak. So possibility nak hujan tu sangat tinggi. Memang awan sangat banyak gila. So kita hanya berdoa kepada Allah supaya perjalanan Kasadini Alsara berjalan dengan lancar. So dia boleh siap on progress. Sebab tuan rumah memang dah tak sabar dah sebenarnya untuk nak masuk dalam rumah ni. So insyaAllah kami daripada dengan kasut putih Cik Yat ni dengan kasut putih Cik Yat ni, Cik Yat nak pergi sebab site ni dia tanah dia ni, pasal tak tanah ni ada tanah ni, nampak tak tanah? Tanah ni memang sangat bagus. Selalunya kalau orang yang nak bercocok tanah, dia akan panggil tanah ni adalah sebagai tanah topsoil. Yang dia sangat bagus. So kalau kata kita nak tanam pokok durian, area pokok durian, so dia sangat bagus dekat kawasan ni untuk nak tanam pokok durian. So kalau tengok tanah dia ni, so dia memang sangat baguslah untuk bercocok tanam dengan sebenarnya. So tapi tanah yang macam ni bila hujan dia akan melekat di tapak kasut. Nampak? Dia melekat dekat tapak kasut. Tapi nak buat macam mana? Bila kerja tu kita kena kerjalah. So ini progress. Kita dalam proses untuk nak naikkan tiang. So tiang dah siap. Ada yang separuh kita dah konkrit. So ini Cik Yan nak beritahu. Cik Yan nak beritahu apa fungsi besi ni. Okey. Fungsi besi ni adalah bila kita ikat batu, kita akan selitkan besi ni berada dekat dengan kita ikat batu tu. Sebab apa? Sebab kalau dalam pembinaan, kalau structure kita panggil dia adalah apa nak cakap mudah. Structure, bila structure ni dia tiang, beam, lepas tu lantai. Okey, dia adalah benda-benda yang mati. Benda-benda yang tak bergerak, benda-benda yang ada support daripada bawah. Dia tak ada pergerakan sangat. Tu maksudnya mati. Okey, batu adalah benda yang bergerak. Benda yang bergerak, yang boleh bergerak, yang sometimes bila ada pergerakan, kita tak perasan sebenarnya pergerakan bumi tu. Tapi sebenarnya bumi kita ni bergerak. So bila ada pergerakan tu, kadang-kadang ada gegaran apa semua, batu adalah jenis yang macam kiranya kita panggil dia hidup lah. Dia bergerak-gerak, kadang-kadang dia ke depan, kadang-kadang ke belakang. Macam tu dia ada pergerakan. Sehingga kita tak perasan sebab dia terlalu minimal. Kita memang tak nampak sangat. Dia memang mikro, memang bergerak. Tapi kalau kata kita tak ikat, kalau kata kita tak ikat ni di antara besi ni tadi, so Cik Yat tunjuk besi ni tadi lah balik So kalau kita tak ikat antara besi ni dengan batu ni, so apa jadi bila dia bergerak-gerak, sebab tiang ni dia dah mati. So dia ada batu dekat sini kan. So bila batu tu bergerak-gerak, itu yang berlakunya apa tu? Retakan di antara tiang dengan retakan di antara tiang dengan dinding kita. Itu memang perkara yang memang selalu berlaku. So bila dalam pembinaan, apa yang kita perlukan adalah kita kena ada besi untuk nak ikat. Kita nak ikat antara batu dengan tiang supaya tiang tu sebenarnya yang memegang batu tu.
Bukannya batu tu dia standing alone. Kalau batu ni standing alone, so dia lama-lama dia akan crack. Dia akan crack di antara tiang. Terpaksa kalau kita macam kita perasan kan. Kita perasan macam dekat rumah kita. Kita perasan dekat rumah kita, kenapa ada crack berlaku di antara macam dekat bucu-bucu rumah. Bucu-bucu rumah kan. So selalunya bucu-bucu rumah kita, selalu bucu tu adalah tiang. So dia akan ada, lepas tu dia akan ikat dia punya batu bata dia. So crack tu akan selalunya berlaku dekat di antara dia punya bucu rumah dengan dia punya dinding dia. Dia akan start letak, dia akan start crack lah, crack panjang macam tu. So ini Cik bagi tips lah. So contohnya kalau anda ada tengah buat renovation sekarang ke, ataupun tengah buat rumah sekarang ke, so kalau anda tengok tukang tu dia tak pasang besi, anda kena cakap dengan dia, kenapa tak pasang besi ni? Ni kalau tak pasang ni nanti lama-lama nanti saya punya dinding saya nanti ada crack. So dia pasang besi tu. Itu memang biasanya memang kena ada. Memang bukan biasalah, memang wajib kena ada. Okey, so yang ini bahagian dia punya toilet dia. So toilet ni kita tak konkrit lagi. Kita tak konkrit lagi toilet ni sebab dia punya piping dia untuk dia punya sanitary dia kita belum pasang lagi. So hari itu kita leave itkan dulu, kita tak konkrit lagi dia punya besi untuk toilet. Samalah, ni ada 2 toilet dekat bahagian bawah. So insya-Allah nanti Cik jangkakan, so kalau hari ni kita dah, besok kalau kita dah ikat batu, mungkin dalam 2 hari kita ikat batu. So nanti hari Khamis lah, hari Jumaat macam tu dia akan start naik platform. Dia akan start naik platform dekat belah sana tu. Belah sana tu adalah tempat dia punya yang ini. Ni. Atas daripada sini adalah tempat makan dia. Dan dekat belah sini adalah rumah ibu dia. Dekat belah sini nanti kita naikkan adalah tempat dia punya master bedroom. Master bedroom dengan ada dia punya toilet sekali lah. So nanti ini bahagian dapur. Okey, ini bahagian, ini teres, ini bahagian dapur. Bahagian dapur kat sini, so sini ada satu kolong bawah. So nanti dia akan naik tangga lah. So naik tangga, sini akan tinggi sikit, lepas tu naik tangga dia akan tinggi sikit lah. So kita akan naik platform. So dia punya ketinggian dia adalah daripada lantai ni nak ke bahagian dekat atas ni lebih kurang dalam 9 kaki. 9 kaki. Sebab apa 9 kaki? Sebab dia nak buat porch dekat bawah tu. So 9 kaki kalau kata rumah batu okey, tapi kalau dia bersesuaian lah, maknanya kita punya kereta kita akan lepas lah. Tapi kalau macam kita guna kayu, rumah kayu, 5 kaki dah okey dah, sebab kayu dia punya support dia untuk dia punya galang dia kita tak perlu tebal. Tapi macam konkrit dia punya beam dia at least kita kena buat dalam 18 inci macam tu. So kalau nak lepaskan kereta, so kena buatlah 9 kaki. Kalau tak nanti takut kereta tak lepas. And lagi satu, dekat belah bawah ni dia ada akses. Kan daripada porch tu kan. Daripada porch tu lepas tu nanti dia ada buat pintu dekat sini. So nanti kalau kata kita tak tinggikan, nanti pintu tu tak lepas masuk. Nanti kena jadi macam orang Melaka punya rumah lah. Kalau siapa-siapa pernah datang Melaka, tengok rumah tradisional Melaka, so kalau naik dekat rumah ibu dia tu kan, rumah dekat bahagian serambi dia, perasan tak dia punya pintu dia macam rendah sikit. Sebab orang dulu dia sangat tinggi adat dia. Setiap apa yang dia buat adalah mengikut adat orang Melayu pada ketika itu. Dia kalau perasan, kalau rumah Melaka ni, kalau kita perasan bila kita masuk rumah dia tu kita kena tunduk. Kita kena tunduk. So maknanya dia adalah macam kita datang rumah orang, kita memberi penghormatan kepada tuan rumah tu. Itu pasal dia punya design untuk rumah Melaka, dia punya pintu dia agak rendah. So siapa-siapa pernah pergi Melaka, boleh pergi tengok rumah-rumah tradisional. Kalau banyak sekarang ni ada di Kampung Moten. So
Siapa pernah pergi Melaka, so Cik Yat galakkan anda pergi ke Kampung Moten. So anda boleh tengoklah dia punya pintu dia nak naik dekat rumah Serambi dia tu. Dia punya pintu dia rendah. So tapi dekat sini kita tak buatlah macam tu. Takkanlah kita buat pintu tiba-tiba kita nak kena menunduk macam tu kan. So itu adalah setiap rumah dia ada dia punya culture yang perlu dia, mana adat lah, adat kita sebagai orang Melayu. Maknanya kita orang Melayu ni dia penuh dengan adat. So adat kita ada orang makmum mati, adat tolong menolong, adat bantu membantu, adat bertolak ansur, adat apa lagi orang Melayu, adat lemah lembut. Okey. Itu adalah orang Melayu. So dekat rumah ni memang Casa Dini Alsara memang berkonsepkan tradisional. So rumah dia, that's why dekat rumah dia ni dia punya bahagian ibu rumah dia tinggi, so dia akan naik tangga. So dia akan ada tangga naik. So bahagian living area dia adalah bahagian dekat belah atas dia, dan bersama-sama dengan master bedroom dia lah. Dia satu level dengan master bedroom. So bila dia turun tu nanti dia akan ada ruang makan, dan bila dia turun lagi tu baru ada ruang bawah, ada 3 bilik, ada dapur, lepas tu ada teres luar. So ada 2 bilik air. So itu adalah Casa Dini Alsara. So Cik Yat nak update banyak-banyak pasal Casa Dini Alsara tu, insyaAllah nanti Cik Yat update lagi. So sekarang ni progress dia yang ni lah. So kita baru nak ikat dia punya tiang dia lah. So yang lain Cik Yat nak share pasal Cik Yat nak share pasal Bidara House. Okey, Bidara House kita alhamdulillah dalam progres yang sangat baik. So insya-Allah hari ini ataupun esok pagi kita akan habis selesai untuk kerja cat. Yang lain semua dah ready dah. So tinggal fitting hari ini masuk, fitting untuk toilet semua masuk. So insya-Allah besok pagi kita akan start pasang untuk fitting toilet. Dan hari Rabu, so hari tu Cik Yat kata hari Selasa kan. So sebab fitting tu kita hanya boleh pasang hari Selasa. So hari Rabu pagi kami satu tim Farhabina akan turun ke Bidara House untuk melakukan kerja-kerja pembersihan rutin biasa di Farhabina, di mana bila rumah nak siap, tim Farhabina akan beramai-ramai turun. Kita akan buat potluck, kita akan melakukan kerja-kerja pembersihan. So nanti bila Rabu petang tu insya-Allah kita akan serahkan kunci kepada tuan rumah. So bila ada kelapangan nanti insya-Allah nanti Cik Yat akan live berkenaan dengan serahan kunci untuk Bidara House. Tapi kan Cik Yat suka tau sebenarnya dekat Casa Dini Alsara ni. Sebenarnya dia ada sungai. Walaupun kawasan ni adalah sebelah sana ni pekan ni. Sebelah sana pekan. Tapi sebab area Tampin dia adalah berdekatan dengan gunung Banjaran Titiwangsa. So bestnya adalah dekat kawasan ni dia memang sangat redup. Walaupun dia berdekatan dengan pekan, ada bandar dekat sini, tapi balik belakang dia memang sangat greeny. So Cik Yat ni sekarang ni berjalan nak menuju ke sungai. Cik Yat nak share dengan anda semua. Ada sungai dekat sini. Tapi Cik Yat tak pernah pergi lagi tahu sungai ni. Tapi Cik Yat nak tunjuk. Perjalanan kita agak jauh lah juga nak pergi ke sungai ni. Belah bawah tu. So dekat sini ada homestay. Ada homestay dekat sini. So dekat belah bawah ni dia ada laluan sungai lah. So sangat best sebab kawasan ni dia berdekatan dengan gunung sebenarnya. So dia bila pagi dia memang sejuk. That's why kawasan ni selalu hujan sebab dia berdekatan dengan gunung. So dia memang kekerapan hujan tu sangat tinggi. So especially pun sekarang kan macam musim hujan kan. So agak mencabarlah bagi kita nak buat kerja-kerja structure ni bila waktu hujan ni, sebab kadang-kadang bila hujan kita kena stop kerja, lepas tu kita tak boleh nak buat kerja bila hujan dah stop baru kita boleh buat kerja balik. So dia agak mencabar jugalah untuk nak menyiapkan tu. Tapi insya-Allah
dengan doa anda semua, insya-Allah, supaya Kasadaini Alsara dapat disiapkan dalam masa ikut yang kita rancangkan. So bila nak siap? So sekarang ni kita dah mula dalam bulan 9. So insya-Allah kita akan cuba siapkan 10, 11, 12, 1, 2. Lebih kurang dalam bulan 2, hujung bulan 2 atau awal bulan 3 macam tu akan siaplah Kasadaini Alsara. So ni Cik Yan nak share ni. Sungai ni. So sangat best dekat kawasan ni. Anda dengar tak bunyi sungai? Dengar tak? Cuba dengar. Nampak? Dia ada laluan sungai dekat sini. So, memang sangat menenangkan. Sebab Cik Yan perasan hari tu, sebab Cik Yan nak pergi dekat belah ke sana lah kan, belah sana. Tiba Cik Yan nampak ada sungai mengalir. So, dia sebenarnya dia dekat je. Situ Kasadaini Alsara situ. So, jalan lebih kurang dalam 30 meter. 30 meter dah sampai dah tempat sungai ni. So, sangat best. So, sangat dia punya landscape dia sangat bagus. Lepas tu dia punya keadaan keliling dia memang sangat hijau. So, Cik sangat suka. Cik, kalau ada tanah, kalau yelah nak cari tanah kan bukannya senang kan sekarang kan. So kalau kata ada tanah, Cik Yat boleh buatkan Cik Yat nak buat rumah Cik Yat kan. Cik rasa Cik akan ambil tempat-tempat yang macam ni. Tempat-tempat yang sangat cozy bila kita keluar. Dia tak terlalu jauh dengan pekan. Sebab Cik ni penakut. Cik penakut. Cik tak suka macam ada orang dia boleh duduk dalam hutan satu-satu buat rumah macam tu sebab nak dapat ketenangan macam tu kan. Tapi Cik tak. Cik suka keadaan yang macam ni, tapi dia tak terlalu jauh dengan infrastruktur yang lain. Sebab sometimes kita kena tengok kita punya kebiasaan kita lah kan, macam mana yang kita lebih selesa kan. So macam Cik lebih selesa keadaan rumah yang macam ni, yang keliling. Tengok belakang Cik Yat ni yang hijau macam ni, tapi sebenarnya dia berdekatan dengan kita punya berdekatan dengan kedai ke, pekan ke, ada bandar ke, untuk nak dapatkan keperluan kita senang ke. So Cik Yat prefer dapatkan lot tanah yang macam tu. So itu Cik Yat. So mungkin anda berbeza. Mungkin anda rasa, oh tak, saya lebih suka dalam keadaan yang memang betul-betul tenang, jauh daripada hiruk pikuk. Saya tak suka bila keluar tu jam sana jam sini kan. So saya lebih suka dalam keadaan yang lebih tenang. So dia terpulang kepada anda sebenarnya untuk nak menentukan kedudukan rumah anda sebenarnya. Hari ni Cik Yat live lama sikit. Cik Yat live lama sikit sebab Cik Yat rasa macam Cik Yat dah lama sangat tak live, tak bersama-sama dengan anda semua. So Cik Yat macam nak berceloteh lebih panjang. So Kasadaini Alsara salah satulah Cik Yat nak update progress kan. Lepas tu dengan Bidara House. So insya-Allah nanti dalam bulan depan kita akan start yang Rumbia 2080 tu Cik tak cari lagi nama. Cik tak rename lagi. Nanti insya-Allah Cik akan rename balik yang Rumbia 2080. So insya-Allah nanti Rumbia 2080 tu kita akan mula dia punya pembinaan dia dalam bulan hadapan, insya-Allah dalam pertengahan kalau tak ada apa-apa arah, sebab dia dalam stage yang akhir. Sebab dia punya owner dia pakai loan government LPPSA. So dia berada di stage akhir, di stage gadaian. So bila dah start gadaian ni, so dia tak lama lah. So insyaAllah Cik Yat macam jangka-jangka dia lebih kurang dalam pertengahan bulan Oktober, kita akan start pembinaan untuk Rumbia 2080. Tapi nanti Cik Yat nak rename balik. Cik Yat nak rename balik nama apa tu, Rumbia 2080 tu. Okey, selain daripada tu Cik Yat sepanjang kan Cik Yat kata Cik Yat ada kelas kan. Cik Yat ada kelas bersama dengan Sifu Kecayangan Cik Yat, Sifu Najib Asadok kan. So daripada yang Cik Yat belajar tu,
ada Cik Yan nak share sebenarnya. Cik Yan nak share sebab Sifu Cik Yan ni suka buat story. So ada satu story tu dia sangat memberi kesan lah dekat Cik Yat. So Cik Yat rasa tak baik untuk Cik Yat simpan seorang-seorang. So better Cik Yat share kepada anda semua story yang Sifu Cik Yat dia share lah. Story berkenaan dengan raja. Berkenaan dengan raja yang kahwin 4. So kalau bab kahwin 4 ni kan, kita orang perempuan memang tak suka lah yang lelaki kahwin 4 ni. Kita kalau boleh kita nak husband kita ada seorang dia setia dengan kita, betul ke tak? Tapi ini Cik Yan nak cerita. Cik Yan nak cerita berkenaan dengan raja yang kahwin 4. So cerita dia macam ni. Cerita dia adalah satu tempat ada raja. Raja tu mempunyai 4 isteri. Okey. So kalau 4 isteri ni selalunya kita akan sayang isteri yang mana? Cuba teka. Kita akan sayang isteri yang mana? Yang nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 ni kan? Kita akan sayang isteri yang mana? Of course nombor 4 kan. Sebab nombor 4 ni dia baru, lepas tu cantik, kan selalunya macam tu. So nombor 4 dia akan sangat sayang yang nombor 4 ni. So satu hari raja ni dia gering lah. Lepas tu dia dah nazak. So bila dia nazak, dia macam bercita-cita dia nak ajak isteri dia mati bersama-sama dengan dia. Lebih kurang macam tu lah, mati bersama-sama dengan dia. So dia akan panggil isteri yang nombor 4 sebab isteri yang tu isteri yang paling dia sayang kan. Isteri yang paling dia sayang. So dia cakap dengan isteri dia yang nombor 4 tu, dia cakap, wahai adindaku, Kanda ni dah nak mati, dia kata. Boleh tak kalau Kanda adinda ikut bersama-sama dengan Kanda? Lepas tu isteri yang nombor 4 cakap, tak nak lah, nak buat apa ikut. Saya nak duduk dekat sini. Saya lebih suka duduk dekat sini. Saya tak nak ikut ke Kanda. So raja tu dia macam sedih gila lah kan. Orang yang dia sayang tiba-tiba reject dia macam tu kan. So hati dia memang sangat frust lah. So tak apalah, dia kata dia cubalah yang nombor 3 ni. So nombor 3 ni dipanggil yang nombor 3 ni. So dipanggil yang nombor 3 ni, dia kata, wahai isteriku, boleh tak ikut bersama-sama dengan Kanda? Kanda dah nak mati ni, boleh tak ikut bersama-sama? So yang nombor 3 tu kata, tak nak lah, nak buat apa ikut? Malah kalau Kanda mati, adinda kahwin lain. Kalau anda kan dengar macam tu, apa perasaan anda? Dah lah kita ni sakit, dah nak mati, lepas tu boleh cakap macam tu pula, boleh cakap kata apa, dah mati, lepas tu kita nak dia nak kahwin lain pula, mestilah kita macam marah kan. Dah lah kita ni belum mati lagi ni, tapi dia dah cakap macam tu kan. So tak apalah, dia kata macam tu, dia try pula yang nombor 2. So yang nombor 2 ni, isteri yang nombor 2 ni adalah isteri yang apa-apa saja masalah, kalau dia ada masalah ke ataupun dia dalam keadaan, walaupun dalam keadaan gembira ke, dia susah ke, dia gembira ke, dia akan share bersama-sama dengan isteri yang nombor 2 ni. Sebab isteri nombor 2 ni akan bagi support dekat dia, sentiasa bagi support dekat dia. So dipanggillah isteri yang nombor 2 ni. Dipanggil isteri nombor 2 ni, dia kata, wahai isteriku, boleh tak bersama-sama dengan Kanda, ikut Kanda mati sekali? So isteri yang nombor 2 kata, wahai kekandaku, adinda mohon, adinda mohon maaf sangat sebab adinda tak boleh ikut bersama-sama. Adinda tak boleh ikut bersama-sama. Tapi adinda akan, jika kekanda mati, adinda akan mempersiapkan upacara penguburan dengan sempurna, dengan penghormatan, dan panggil rakan-rakan yang lain untuk kebumikan kekanda. Lepas tu tiba-tiba dia dengar macam ada suara yang mengatakan, adinda boleh ikut. Adinda boleh ikut. So anda rasa siapa? Siapa yang cakap macam tu?
Siapa? Anda rasa siapa yang akan cakap macam tu? Of course lah yang nombor 1 kan. Sebab yang nombor 1 ni adalah memang sentiasa akan bersama-sama dengan kita, susah payah kita, memang akan sentiasa bersama-sama. So nombor 1 yang cakap memang macam tu. Lepas tu lepas tu raja ni Cik Bon dia dah call Cik Yat sebenarnya. Mungkin sebab kami dah nak kena gerak ke Melaka sebenarnya, tapi Cik Yat sambung balik cerita tu. Lepas tu raja ni dia rasa macam sangat sedih. Raja ni rasa macam sangat menyesal. Sangat menyesal. Dia kata selama ni aku tak pernah memberi kau apa-apa. Aku tak pernah layan kau apa-apa. Aku pandang remeh dekat kau. Aku tak pedulikan dekat kau. Tapi kau yang nak ikut aku. Tak ada orang lain pun nak ikut aku. Itu adalah kisah raja yang kahwin 4. So the moral of the story daripada cerita yang Cik Yat cerita ni, sebenarnya kita semua ni kita ni semua kahwin 4. Kita semua ni sebenarnya kahwin 4. So kalau anda nak tahu, anda nak tahu yang bini nombor 4 tu adalah siapa? Bini adalah nombor 4 tu adalah jasad kita. Jasad kita, bila kita hidup, kita hias dia cantik-cantik, kita bawa dia ke mana-mana, kita memang sayang dia sebab jasad kita kan. Of course kita sayang sangat kita punya badan kita, diri kita kan. So yang nombor 3, siapa yang nombor 3? Nombor 3 ni adalah sebenarnya harta kita. So kalau kita tahu kan, harta kita, bila kita meninggal, harta tu akan berpindah kepada orang lain. So nombor 2 dia adalah So nombor 2, nombor 2 dia adalah sebenarnya kita punya ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita. So bila kita meninggal, dia akan bantu untuk menguruskan jenazah kita, membantu untuk menguruskan pengebumian kita. So nombor 1. Sebab dia macam berbukit sikit. So Cik macam penat sebenarnya. Yang nombor 1 sebenarnya adalah jiwa kita. Jiwa kita, kita punya dalaman kita punya rohani kita sebenarnya. Yang itu yang selalunya kita tinggal. Kita lupa. Kita lupa nak bagi dia makan. Kita lupa nak bagi dia benda-benda yang boleh memberi jiwa dia berisi, jiwa-jiwa dia berisi dengan ilmu. Kita lupa untuk nak bagi pahala kepada jiwa kita. Kita lupa yang tu selalunya. So cerita ni sebenarnya, story yang ni sebenarnya Cik ada dengar banyak kali, tapi setiap kali Sifu Cik Yat cerita pasal story ni, dia akan mengingatkan balik Cik Yat. Supaya Cik Yat tak lupa. Cik Yat tak lupa untuk kita memberi kepada rohani kita, kita memberi kepada jiwa kita, sebab itu adalah bekalan kita sebenarnya bila kita mati nanti. Bila kita mati nanti, kita akan bawa bekalan tu semua untuk kita bawa bersama dengan bila kita masuk dalam kubur nanti. Itu adalah bekalan kita nanti. So setiap kali Sifu Cik Yat cerita pasal story tu, Cik Yat mesti akan macam teringat balik, akan menjadi macam supaya menjadi peringatan kepada kita, supaya kita tidak lupa. Kita tidak fokus hanya kepada duniawi, tapi kita fokus juga kepada akhirat kita. So macam mana story Cik Yat hari ni? So Cik Yat harap story yang Cik Yat sampaikan ni, dia akan memberi manfaat. Dia bagi manfaat kepada anda semua. So kalau anda rasa story Cik Yat ni dia memberi manfaat kepada anda, so Cik Yat harap anda jangan lupa share. Jangan lupa share live Cik Yat ni supaya semua orang lebih banyak dapat manfaat apa yang Cik Yat storykan ni. So tak baik kalau kata kita dah dapat dia punya
Macam sekarang ni, macam Cik Yat share apa yang Sifu Cik Yat share story pada Cik Yat share kepada anda semua. Macam tu jugalah dengan anda. So kalau anda rasa story ni memberi manfaat juga kepada anda dan juga manfaat kepada orang di sekeliling anda, Cik Yat harap semua orang mendapat share live Cik Yat ni supaya setiap orang dapat manfaat daripada apa saja perkongsian daripada Cik Yat. So itu saja daripada Cik Yat. Cik Yat rasa Cik Yat kena perlukan lebih banyak exercise. Itu pun salah satu juga sebenarnya yang perlu ada dalam kehidupan kita adalah dengan exercise. Kita bukan sekadar sahaja duduk, keluar sikit, jalan-jalan sikit, tapi kita perlukan tambahan dengan exercise untuk supaya badan kita lebih sihat. So Cik Yat InsyaAllah saya akan cubalah untuk berikan exercise untuk badan Cik Yat. Okay. Itu saja daripada Cik Yat hari ini. InsyaAllah nanti Cik Yat akan live lagi, Cik Yat akan share lagi, Cik Yat akan berkongsi lagi pengalaman, berkongsi lagi tentang program-program kerja di Farha Bina dan berkongsi lagi apa sahaja tips-tips yang boleh memberi manfaat kepada anda semua dan memberi okey, macam aku patut buat tu, aku boleh buat ni, macam tu lebih kurang lah. So itu saja daripada Cik Yat. So kalau kata perkongsian Cik Yat ni, live Cik Yat ni agak memberi manfaat kepada orang lain, Cik Yat mohon untuk share, like, komen live Cik Yat ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye.